Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua yang sedang menonton? Anda sedang menyaksikan pentaksiran psikometrik di Didik TV KPM bersama saya Syamira Nazir. Di mana pada hari ini kawan-kawan kita akan membincangkan sebuah tajuk iaitu kenali konstruk artistik dalam IMK. IMK merupakan sekatan kepada Inventory Minat Kerjaya. Dan kalau kita boleh lihat di dalam teori pemilihan kerjaya Holland terdapat 6 jenis personaliti yang dibincangkan, antaranya realistik, investigatif, artistik, social, enterprising serta konvensional. Dan untuk hari ini kita akan membincangkan tentang artistik bersama dengan seorang guru penyampai yang merupakan guru bimbingan dan kaunseling sepenuh masa dari SMK Bandar Tun Hussein On 2 Ceras Selangor. Siapakah beliau? Jom kita saksikan terlebih dahulu profil guru. Sedikit latar belakang tentang guru penyampai kita pada hari ini. Seorang yang cukup luar biasa, ada banyak pengalaman dalam bidang yang akan kita membincangkan sebentar nanti. Dan bersama dengan Mira di studio hari ini, beliau merupakan Cikgu Nur Hayati Zainuddin. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Mira. Apa khabar Cikgu, sihat? Alhamdulillah sihat. Mira apa khabar? Sihat juga Cikgu. Selamat datang Cikgu di Didik TV. Terima kasih. Baik Cikgu, sebelum kita teruskan di sesi perbincangan kita pada hari ini, tak lupa juga untuk Mira memperkenalkan juru bahasa isyarat yang bersama dengan kami di studio, iaitu Cikgu Muhammad Buhari Cik Hassan dari SK Pendidikan Khas Selangor. Apa khabar Cikgu? Sihat Cikgu Alhamdulillah. Terima kasih banyak Cikgu Buhari kerana sudi bersama dengan kami untuk hari ini. Baiklah Cikgu Hayati, kita akan membincangkan tentang konstruk artistik dalam IMK. Tetapi mesti ataupun mungkin ada di kalangan penonton sekarang ni yang tak tahu apa yang dimaksudkan sebenarnya dengan artistik tu Cikgu. Sebenarnya artistik ni satu perkataan yang kalau kita lihat dari sudut bahasa lah, kita tengok dari sudut bahasa, merujuk kepada sesuatu yang sangat indah. Bermakna ianya berkait dengan nilai-nilai kesenian ataupun sesuatu perkara yang kita lakukan dengan perasaan kesenian. Selain itu juga ianya pastilah orang kata apa, ada yang tertanya-tanya kan, artistik ni hanya satu seni saja ke kan? Tapi sebenarnya artistik ni merangkumi pelbagai kesenian. Seni muzik, seni nyanyian, seni lukis, tarian, seni reka dan banyak lagi. Okey, baik Cikgu. Dan saya difahamkan ada paparan video yang mungkin boleh membuatkan penonton di rumah lebih jelas tentang apa yang dimasukkan dengan artistik ini. Sebentar tadi video itu pun sudah dipaparkan. Kita tengok lagi sekali, boleh Cikgu? Boleh. Jom kita tengok semula video tersebut. Paparan video.
Itu dia. Murid yang bermain violin. Dan ini dikira sebagai artistik, cikgu? Ya, betul. Ini salah satu cabang dalam artistik, iaitu seni muzik ataupun seni bermain alat muzik lah. Yang video sebentar tadi. Okey, senang kata semua yang berkaitan dengan seni-seni inilah. Baik cikgu, itu tentang definisi artistik. Bagaimana pula tentang ciri-ciri personaliti yang ada terhadap individu artistik ni? Apa ciri-cirinya, cikgu? Jadi antara ciri-ciri personaliti individu artistik ini, yang pertama kita boleh lihat dari segi dia suka menggambarkan sesuatu, berimajinasi, ya. Kemudian dia ada gerak hati ataupun daya untuk mencari ilham menerusi imajinasi, ya. Kemudian individu artistik ini juga dia suka menjadi dirinya sendiri, dia bebas. Maknanya dia seorang yang original, tulen, bermakna dia tidak suka hipokrasi lah, maknanya tidak hipokrit, ya, dengan dirinya. Ya, kemudian selain daripada itu juga individu artistik ini gemar untuk membuat penilaian diri. Apabila dia dah melakukan sesuatu, dia gemar untuk menilai kembali apa yang dia lakukan. Seterusnya pula, tadi kita lihat dari segi bahasa kan, artistik menggemarkan keindahan. Begitulah juga individu yang berpersonaliti artistik sukakan keindahan, ya. Dia melihat sesuatu itu untuk nilai-nilai estetika. Bukan hanya macam lukisan di belakang kan, dia bukan hanya melihat itu sebagai sekadar lukisan, tetapi ada nilai keindahan, nilai estetika, nilai seni di sebaliknya. Itu individu personaliti artistik lah. Dan terakhir sekali ialah berkaitan dengan hati dan perasaan. Itulah, kita memanglah ada hati dan perasaan kan, seorang manusia, tetapi individu artistik lebih unik, lebih istimewa kerana dia boleh menzahirkan perasaan dan emosi menerusi kesenian, nyanyian, lukisan kan. Bila dia gembira, dia boleh melakar sesuatu yang indah, ya, ataupun menulis puisi. Jadi itu antara personaliti artistik yang sangat unik, sangat istimewa dan sungguh-sungguh menghargai nilai-nilai kesenian. Wow, menarik tu. Jadi macam mana sekarang dah jelas dah penonton tentang ciri-ciri personaliti yang ada pada individu artistik ni. Baik cikgu, saya rasa cikgu tanya saya satu soalan tadi. Ya, sebenarnya tertanya-tanya ni dengan wajah yang indah, yang cantik ni kan. Ada kenal dengan individu artistik ke dalam kehidupan Syamira? Individu artistik cikgu Ada cikgu. Kalau saya kata juru hias ataupun juru makeup, adakah itu tergolong dalam individu artistik cikgu? Betul, sebabnya dia menata rias dan juga menghasilkan rekaan ni, walaupun bukanlah rekaan baju dan sebagainya, tetapi menata rias wajah sehingga jadi indah dan cantik seperti Syamira lah. Jadi dia pandai bermain dengan tone warna, jadi di situlah kreativiti itu boleh terhasil. Jadi juru hias tu ataupun juru makeup itu adalah individu artistik. Wah, menarik tu cikgu. Baik, sekarang ni kita dah faham sedikit apa yang dimaksudkan dengan artistik dan juga telah mengetahui apa sebenarnya ciri-ciri personaliti yang ada pada individu artistik ni. Kita akan berhenti berehat seketika. Kita akan sambung lagi pembincangan kita tentang kenali konstruk artistik dalam IMK sebentar nanti. Jangan ke mana-mana, teruskan setia bersama dengan kami. Baik, kembali dalam petak siaran psikometrik di Didik TV KPM, di mana pada hari ini saya dengan Cikgu Hayati kita sama-sama membincangkan tentang kenali konstruk artistik dalam IMK. IMK merupakan singkatan kepada Inventory Minat Kerjaya. Kita sudah mengetahui antara personality yang ada pada individu artistik ni, merekanya berjiwa halus, lebih ekspresif, lebih emosional. Dan kalau individu-individu begini kan Cikgu, apa sebenarnya bidang kerjaya yang sesuai untuk murid-murid ataupun individu yang ada sifat sebegini? Sebenarnya itulah tujuan Inventory Minat Kerjaya. Kan kita boleh lihat minat dan kerjaya. Kita boleh sesuaikan dengan personality. Okay? Jadi individu artistik ini untuk jenis persekitaran pekerjaan atau pekerjaya dia, yang pertama kita boleh lihat individu artistik suka bekerja dalam situasi yang kurang berstruktur.
Ya, maknanya dia tak suka kalau kerja tu ada langkah demi langkah yang perlu ditepati baru berjaya satu pekerjaan. Individu artistik dia kurang berstruktur. Dia lebih bebas tadi kan, personality, dan dia suka pekerjaan yang tidak rutin. Maknanya bukanlah hari-hari buat benda yang sama kan. Asyik-asyik susun barang je kerja dia. Dia tak boleh kerja yang macam begitu, ya. Selain daripada itu, kerja yang tidak diulang-ulang maknanya tak buat benda yang sama setiap hari. Yang kedua pula, dia lebih suka bekerja ataupun di persekitaran pekerjaan yang mana sesuatu pekerjaan itu dia boleh menzahirkan emosi dia, mengolah idea dia, kreativiti dia, ya. Selain daripada itu, dia boleh membuat sesuatu inovasi dalam idea dan juga pekerjaan dia. Dan yang terakhir sekali, macam kita dah tengok pada segmen yang sebelum ni kan, dia minatkan sesuatu yang hasil seni, kesenian. Jadi kalau individu artistik ini dia berada dalam situasi pekerjaan yang boleh dia menilai estetika, nilai estetika, boleh menghargai nilai-nilai seni kreatif, sangat-sangat dia dapat kepuasan untuk dia bekerja. Begitulah dia persekitaran dia. Cikgu. Baik, seterusnya cikgu. Jadi tadi kan ada soalan tentang contoh pekerjaan. So kita boleh tengoklah contoh pekerjaan ni, hanya contoh, sebenarnya ada banyak lagi. Ini hanyalah contoh. Yang pertama, preka grafik. Preka grafik ni adalah sesuatu yang mana mereka cipta sesuatu, logo ataupun papan tanda, ya, untuk menarik minat, dan dia boleh menzahirkannya dengan cara yang kreatif untuk menarik orang untuk melihatlah. Ni preka grafik. Dan kita boleh tengok antara universiti ataupun institusi pengajian yang menawarkan kursus untuk menjadi preka grafik ni, yang pertama di peringkat diploma di Politeknik. Contohnya diploma reka bentuk grafik. Nanti habis diploma dia boleh jadi pembantu kepada pereka grafik. Kalau dia minat nak sambung belajar lagi, dia boleh untuk pergi ke universiti awam dan juga swasta. Saya bagi contoh universiti yang ada, UiTM, ya, Sarjana Muda Seni Reka Grafik, dan juga USM, University Sains Malaysia, untuk sarjana muda seni halus grafik komunikasi. Ini contoh. Ini untuk mereka yang minat untuk menjadi videografi kan. Kita pun ada paparan video juga tentang pereka grafik ni. Kalau kita boleh tengok di paparan skrin. Sebenarnya cikgu, kalau saya boleh kongsikan, majoriti kawan-kawan saya pun merupakan pereka grafik juga cikgu. Logo mereka boleh buat kan. Macam-macam design lah orang kata. Sebenarnya kita berada di sekeliling individu artistik. Betul. Okey. Jadi seterusnya kita boleh lihat juga pereka fashion. Ni rasanya Syamira dah biasa ni. Ya, kan dengan fashion kan. Jadi sebenarnya rekaan fashion ini adalah salah satu cabang artistik yang mana dia juga perlukan kemahiran ataupun dia perlu belajar. Dia bukan hanya mereka melukis sebegitu saja. Jadi dia boleh sambung belajar nanti untuk rekaan fashion, ya, untuk jadi pereka fashion. Contoh di peringkat sijil, kita ada sijil fashion dan pakaian. Maknanya dia nanti boleh buat rekaan dan juga menjahit lah maksudnya. Kemudian naik lagi sampai ke diploma reka bentuk fashion dan pakaian, sehinggalah ke peringkat sarjana muda seni reka fashion. Ini antaranya lah. Seterusnya juga kita ada yang tadi kita dah bercerita tentang jurusolek tadi kan. Itu pun salah satu contoh pekerjaan dalam individu artistik. Kerana jurusolek itu menata hias muka pelanggan dia mengikut apa kehendak pelanggan kan. Mungkin ada yang saya nak tema seram. Dia buat muka hantu. Saya nak tema sweet. Dia buat lebih manis. Jadi itu semua express tu lah. memang ekspresif. Kemudian dia kena belajar lah juga. Dia tak boleh lah hanya melihat tutorial saja dan buat kan. Boleh sebagai untuk penambah baikan kemahiran, tetapi sebaik-baiknya ada sijil seni asas makeup ataupun seni asas solekan, ya, di akademi kecantikan. Banyak sangatlah sebenarnya yang menawarkan sijil untuk seni solekan. Ya, ada paparan video juga cikgu? Ya, ada. Jom kita tengok antara kerjaya dalam bidang artistik ni. Ini dia jurusolek, menata hias muka pelanggannya kan. Itu pun sebenarnya kena ada kreativiti juga cikgu. Ya, betul. Kena ada tangan, kena ada seni. Kalau tak, kekok juga nak pegang berus tu. Betul, saya setuju sangat tu. Baik cikgu, itu tentang jurusolek. Yang berikutnya cikgu, ada juga kan bidang kerjaya lain? Ada. Yang ini pun rasanya pun biasa kan. Kita lihat kan, contoh di majlis-majlis perkahwinan, ya, ataupun mungkin untuk membuat profil, ya, profil individu, ya, kita perlukan juru foto. Baik. Juru foto ni pun dia ada teknik dia, ada kemahiran dia, dan ada tempat untuk dia sambung belajar.
Jurufoto ni bukan terhad kepada majlis-majlis saja. Ada yang menjadi jurufoto untuk makanan kan, contoh gambar yang ada ya. Kemudian ada juga jurufoto yang untuk alam sekitar ya, ataupun haiwan ya, seperti di rancangan-rancangan TV kan kita ada jurufoto. Jadi antara tempat yang boleh kalau murid-murid nak masuk ya, kalau minat dalam bidang fotografi, kita boleh ke Institut Kemahiran Belia Negara IKBN untuk sijil teknologi fotografi. Kemudian sijil fotografi komersial ada ditawarkan di Kolej Komuniti, sehinggalah sarjana muda foto media kreatif. Nama dia je berbeza tetapi konsepnya masih sama, boleh menjadi jurufoto. Okey, macam tu. Kalau kita lihat di sekolah juga kan cikgu, ada mata pelajaran yang ditawarkan iaitu produksi multimedia. Antara mata pelajaran elektif lah yang pelajar murid dah boleh pilih. Di situ cikgu pun mengajar juga kan bagaimana untuk mahir di dalam bidang fotografi ini. Betul. Jadi murid-murid mungkin dah boleh start ataupun mula merancang. Ya, boleh meneroka diri meneroka dia. kan mana hala tuju ataupun cabang yang ingin anda pergi. Baik cikgu, ini untuk fotografer ataupun jurufoto. Berikutnya cikgu. Yang ini kartunis. Kartunis? Kan kanak-kanak kecil suka membaca komik. Saya tak pastilah kan masih lagi ke komik secara buku kan, sebab sekarang kita lebih kepada digital. Betul. Jadi kartunis digital kita boleh lihat dia boleh zahirkan dari segi lukisan kepada animasi. Jadi saya kaitkan siapa yang berminat dalam bidang melukis kartun, sebaik-baiknya dia terus melangkah ke bidang yang lebih kepada teknologi lah. Betul. Dengan zaman kita sekarang kan lebih kepada teknologi digital, jadi dia boleh mengambil bidang animasi. Memang terlalu banyak di institusi swasta pun ada, di institusi awam pun ada ya. Contoh ni adalah contoh-contoh lah. Contoh-contoh universiti yang menawarkan di peringkat diploma dan juga peringkat sarjana muda dalam bidang reka bentuk animasi ataupun teknologi animasi yang berminat kepada lukisan kartun. Gitu. Baik, okey. Kartunis juga merupakan cabang untuk bidang artistik juga. Dan kita pun ada yang terakhir juga antara cabang lain, iaitu apa cikgu? Yang ini menarik. Rasanya ni bukan setakat murid-murid suka ya, ibu bapa pun suka ya, iaitu juruhias dalaman. Kita susun atur perabot ya, warna dinding dan sebagainya, tetapi ini lebih profesional. Maknanya juruhias dalaman ataupun reka bentuk dalaman ini dia perlu belajar dari segi tona warna ya, susun atur perabot, reka bentuk perabot ya. Di sinilah dia boleh menghasilkan satu ruangan mengikut kreativiti dia. Tapi dalam masa yang sama kena mengikut kehendak klien jugalah. Betul. Kan. Jadi antara tempat dia untuk sarjana muda kita ada di UiTM, Universiti Malaysia Kelantan, UMK dan Universiti Sains Malaysia. Jadi ini antara tempatlah dan sijil dan peringkat diploma. Jadi semua yang saya terangkan tadi ni sebenarnya banyak kepada lepasan SPM. Tapi saya beri contoh juga, jika ada yang berminat selepas tingkatan 3, sebenarnya ada satu contoh macam fashion ya. Kita ada di College Vocational untuk kursus seni reka fashion dan pakaian. Baik. Jadi itulah pentingnya lah kita tahu diri kita, betul, kita kenal diri kita dan kita merancang dan merangka hala tuju kerjaya. Dan saya tertarik cikgu bila cikgu sebut dan juga kongsikan tadi. Sekarang ini anak muda pun dah mula ramai kenali diri mereka. Dan sebenarnya ramai juga di kalangan mereka sebenarnya berbakat untuk membuat pelamin kan, itu pun sebenarnya boleh menjadi satu kerjaya juga. Okey. Dan kalau cikgu boleh kongsikanlah di mana kita boleh jumpa hasil-hasil karya individu artistik ni cikgu? Bila kita lihat kepada hasil karya ni, kadang orang hanya nampak di galeri kan. Jalan di galeri lukisan, kita boleh tengok lukisan itulah seni. Sebenarnya tidak. Okey. Sebenarnya dari bermulalah contoh kita nak keluar daripada rumah, kita mengenakan pakaian, tudung sebagainya, kita telah berhadapan dengan hasil kerja seorang artistik. Rekaan fashion, rekaan tudung, warna dan sebagainya. Naik kereta, buka radio, itu juga individu artistik. Mendendangkan lagu, seorang penyanyi, penggubah lagu ataupun penulis liriknya. Di situ hasil karya ataupun kerja individu artistik. Seterusnya kita bawa kereta, kita tengok kiri kanan ya, lebuh raya, papan iklan.
ada modelnya, pastilah ada juru fotonya. Jadi di situlah hasil kerja yang kita boleh nampak. Jadi sebenarnya di sekeliling kita memang terlalu banyak. Contoh di dalam tempat kita sekarang kan, studio pun kita ada proyektor grafik, kita ada juru foto, ya, kita ada penata rias kan. Jadi itulah dia individu artistik yang ada di sekeliling kita. Baik, cikgu. Jadi kawan-kawan, kalau ada yang berbakat di dalam bidang artistik ini, tunjukkan bakat anda, serlahkan bakat anda dengan memilih cabang yang bersesuaian. Mungkin ada di antara anda yang berbakat dalam bidang lukisan, yang boleh menjadi kartunis. Teruskan macam mana Cikgu Hayati kata, kenali diri anda. Siapa tahu mungkin anda pun boleh mengharumkan nama negara kita seperti mana kartunis kita yang terkenal iaitu Datuk Light yang dah mengharumkan nama negara kita. Baik, Cikgu, kita akan berhenti berehat seketika. Kita akan sambung lagi perbincangan kita tentang kenali konstruk artistik dalam IMK. Jangan ke mana-mana, hanya di Pentaksiran Psikometrik. Baik, kembali kita dalam Pentaksiran Psikometrik, dan di segmen ini kita ingin bertanya pula kepada Cikgu Hayati apa yang dimaksudkan dengan kepentingan intervensi dan apa sebenarnya maksud intervensi itu sendiri, Cikgu? Okey. Sebenarnya setiap apa yang kita lakukan, contoh inventory minat kerjaya kita dah tadbir, ya. Dalam segmen yang sebelum ni kan kita dah cerita cara untuk mentadbir IMK. Kemudian kita pun telah pun menginterpretasi, contoh tadilah menerusi personality dan sebagainya. Kemudian kita dah analisis apa nak buat lepas tu. Itulah dia kita lakukan intervensi, di mana intervensi ini supaya boleh jadi manfaat kepada individu lain. Jadi untuk intervensi pentaksiran psikometrik ni kita fokus pada artistik hari ini. Yang pertama, kita boleh beri manfaat kepada murid. Murid termasuklah ibu bapa juga, sebabnya murid kan bawah 18 tahun, bawah umur, memerlukan bimbingan daripada ibu bapa. Dan kedua, kepada sekolah yang melaksanakan intervensi tersebut. Jadi kita boleh lihat, yang pertama iaitu membimbing murid dalam merangka hala tuju kerjaya. Itulah intervensi yang perlu dilakukan oleh guru bimbingan dan kaunseling, ya, kepada murid-murid di sekolah menengah lah, terutamanya menengah rendah dan atas, ya. Jadi di menengah rendah tingkatan 1 dan 2 terutamanya ialah untuk mereka mengenali diri, personality diri dia macam mana, kan. Kemudian dia tahu diri dia minat apa, tu paling simple lah, paling mudah. Maknanya dia tahu apa dia suka, itu dah memadai untuk di tingkatan 1. Tetapi apabila dia menginjak ke tingkatan 3, sebaik-baiknya dia telah pun mengenali minat yang lebih mendalam supaya dia boleh meneroka aliran di tingkatan 4 nanti. Macam contoh yang tadi tu kan, seni reka fashion, minat sangat ni mereka fashion dan sebagainya, suka berpakaian cantik semua kan. Jadi kita tahu dia minat dalam hala tuju di situ. Jadi selepas tingkatan 3 dia nak ke mana? Mungkin boleh mengambil mata pelajaran elektif sains rumah tangga yang ada dalam bab jahitan. So dia boleh meneroka aliran di tingkatan 4. Manakala apabila dia telah pun masuk di tingkatan 4 dan 5, di menengah atas, dia boleh meneroka bidang kerjaya yang bersesuaian dengan diri di Ada tuju selepas SPM lah. Lepas SPM dia. Maknanya universiti mana, tadi kita dah bagi contoh kan. Lebih banyak lagi sebenarnya pekerjaan yang boleh diteroka. Kalau boleh jumpalah dengan guru bimbingan dan kaunseling sebenarnya. Kan, dapatkan bimbingan kerjaya supaya ini boleh menjadi manfaat kepada murid-murid. Okey, seterusnya kita boleh lihat juga intervensi yang boleh dilakukan kepada murid-murid dalam kita mengembangkan potensi individu artistik ini. Dia kadang-kadang personality tu ada, bakat tu ada, tetapi tidak dipupuk, tidak dikembangkan. Yang itu yang kita risau, dia terpendam begitu saja, dia tidak menunjukkan potensi, ya. Jadi dengan kerjasama unit kurikulum, unit hal ehwal murid dan unit co-kurikulum, jadi kita boleh rangkalah program pembangunan asasiah dan akademik murid. Jadi dengan unit kurikulum kita boleh bantu dia dengan hasil dapatan pentaksiran psikometrik. Mata pelajaran elektif apa yang sesuai di sekolah kita. Contoh kita tengok artistik ramai sangat, boleh kata 70% murid-murid di sekolah tu minat artistik. Mural, kalau minta buat mural, ramai teruja ramai nak buat. Ramai yang ingin menghasilkan karya dan ekspres diri dia kan. Jadi ni nampaknya ada ciri-ciri artistik. Jadi kita berbincang dengan unit kurikulum untuk kita mewujudkan mata pelajaran elektif yang berkaitan. Contoh pendidikan seni visual. Mungkin memperbanyakkan kelas pendidikan seni visual supaya individu artistik ini tadi dia tidak rasa dirinya tersisih ataupun disisihkan lah
di sekolah. Di unit HAM dan juga unit co-curriculum lebih kepada aktiviti sebaran maklumat, aktiviti co-curriculum. Kita banyakkan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan artistik. Kita boleh tengok jugalah contoh, saya ada nak tunjukkan contoh lah. Ni hasil karya murid. Okey, ni sempena di sekolah saya. Sempena Hari Guru. Dia melukis secara digital lah, kartunis tadi tu kan. Secara digital dia buatlah komik ringkas. Jadi dia nak ucapkan selamat Hari Guru lah kepada cikgunya. Baik, ini antara inisiatif yang dibangunkan oleh pihak sekolah sendiri kan, untuk meraihkan lebih ramai murid-murid yang ada personaliti artistik ini. Baik, cikgu. Kemudian kita boleh juga kan buat aktiviti sebaran maklumat. Pencegahan dadah contohnya kan, doodle anti dadah, yang mana dia menzahirkan sesuatu secara bertema tetapi dengan hasil kreativitinya yang tersendiri. Betul. Seterusnya kita boleh lihat persembahan. Rasanya semua sekolah kan dia ada sebenarnya aktiviti-aktiviti ini sebagai contoh lah. Ya, dari segi seni tari, seni nyanyian, ya, ada yang pelajar dia suka menari. Jadi kita bagi dia peluang dengan bimbingan guru lah supaya tarian itu bersesuaian di sekolah dan nyanyian lagu-lagu yang bersesuaian, ya. Kemudian bermain alat muzik macam contoh mula-mula tadi tu. Jadi seni muzik di situ ada yang boleh bermain pelbagai alat muzik, cuma kadang-kala apabila tidak diberi peluang, yang itu yang terpendam tu dia main seorang-seorang kat bilik macam tu. Baik, cikgu. Jadi terima kasih banyak Cikgu Hayati atas perkongsian yang diberikan kepada murid-murid mana yang tahu ataupun rasa diri mereka ada bakat yang boleh digilap lagi, teruskan ke depan, teruskan teroka diri anda, jangan malu, jangan segan untuk kembangkan apa sebenarnya mutiara yang ada dalam diri anda. Yang paling penting sekali, tepuk dada, tanya selera, pilih betul-betul bidang ataupun hala tuju mana yang anda mahu rencanakan dalam masa depan. Itu dia sedikit perkongsian tentang kenali konstruk artistik dalam IMK bersama dengan Cikgu Nur Hayati Zainuddin. Terima kasih banyak Cikgu atas perkongsian pada hari ini. Diharapkan kawan-kawan di rumah dapat manfaat daripada ilmu yang dicurahkan dan teruskan setia untuk menonton pentadbiran psikometrik untuk lebih banyak lagi perkongsian yang menarik. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum dan salam sejahtera.